Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Ustazah yang kami kasihi, Ustazah Wan Rashidah Hanim binti Wan Muhammad, dan kepada rakan-rakan sekelas yang kami kasihi. Untuk pembuka bicara, saya membuat pengenalan diri Zeti Ahta binti Zainul Mam dan diikuti dengan ahli kumpulan saya iaitu Muhammad Irfan bin Muhammad Anwar, Nur Anida Izzuddin binti Udajaya, Nurul Faizah Zulaika binti Abdul Malik Faisal dan Nasrin binti Ahmad Nazri. Pada hari yang mulia ini, kami semua diberikan kesempatan untuk menyelesaikan satu tugasan berkumpulan untuk menjelaskan dan merungkai secara terperinci tentang bagaimana menjadi insaniah yang cemerlang pemacu kepada generasi yang terbilang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera saya ucapkan kepada semua. Pada hari ini, saya akan membicarakan tentang falsafah akhlak dalam syariat Islam. Falsafah dari awal lagi sudah membahas tentang objektif, matlamat dan juga tujuan kehidupan seseorang insan tersebut. Setiap manusia hendaklah mempunyai pegangan diri ataupun jati diri yang tegas agar mereka lebih memahami tentang erti hidup dan makna kehidupan yang sebenar, serta dapat mengelakkan daripada menjalani kehidupan yang kucar-kacir. Sehubungan dengan itu, setiap insan seharusnya mengetahui apakah yang mereka inginkan dalam kehidupan mereka, sama ada kekayaan, kemasyhuran, berjaya dalam hidup ataupun kebahagiaan. Semua aspek ini adalah berdasarkan titik temu pegangan falsafah yang diamalkan dalam kehidupan setiap manusia. Falsafah membantu manusia dengan menjalani kehidupan harian dengan memahami makna dan juga falsafah kehidupan. Dalam Islam, kita diajar untuk mempercayai dengan kewujudan Allah serta mengerjakan segala suruhannya dan meninggalkan segala larangannya. Sehubungan dengan itu, dengan turunnya Al-Quran dan juga hadis-hadis mampu menjadi rujukan kepada setiap insan manusia untuk menyelesaikan masalah yang berlaku dalam kehidupan mereka. Falsafah seperti ini wajib difahami dan dipraktikkan dalam kehidupan seharian agar dapat membentuk kehidupan yang lebih baik di masa hadapan. Memetik sebuah data dari artikel iaitu menurut pandangan Ibnu Sina, beliau telah mengambil satu pendekatan realis iaitu bagaimana cara untuk mendapatkan kehidupan yang lebih baik. Ibnu Sina telah menekankan tentang kehidupan beragama dan juga mematuhi undang-undang sebagai syarat untuk menjalani kehidupan yang lebih bahagia. Falsafah akhlak adalah suatu proses di mana ia digunakan untuk mencari kebenaran secara berterusan bagi mengharungi kehidupan yang realiti dan juga konkret. Sebagai umat Islam, kita hendaklah berlandaskan kepada pegangan agama iaitu berlandaskan sumber Al-Quran dan juga As-Sunnah bagi menyelesaikan segala isu dan juga permasalahan yang berlaku dalam kehidupan seharian. Lantaran itu, kita berbincang dengan lebih terperinci tentang skop akhlak Islam dalam kehidupan manusia. Kehidupan manusia telah mempunyai nilai yang sangat utama yang menentukan perbuatan manusia, iaitu nilai utama baik atau buruk, betul atau salah dan benar atau palsu yang memberi impak kepada manusia. Setiap matlamat yang hendak dicapai setiap manusia berlainan seperti harta benda, nama, kemasyhuran atau kebesaran. Dalam erti kata lain, menjadikan hal-hal duniawi sebagai pencapaian dalam kesempurnaan kehidupan. Selain itu, ada juga manusia yang menjadikan ilmu sebagai satu sandaran utama yang perlu dicapai untuk mencapai kehidupan yang lebih bermakna dan tidak mundur. Pencapaian dalam aspek kehidupan, konsep zuhud dalam kehidupan iaitu lebih sederhana dan lebih menumpukan makanan rohaniah dalam diri dan kehidupan akhirat. Dengan perspektif tentang skop akhlak Islam ini akan pastinya mempunyai matlamat yang jelas dan hakiki untuk dicapai oleh manusia dalam aspek sosial, ekonomi, politik, kebudayaan dan sebagainya. Lantaran itu,
itu, jika manusia melakukan semua aspek secara baik, ianya akan menjadikan pahala. Manakala jika melakukan aspek itu dengan tindakan yang sangat buruk, ianya akan diberi alasan siksa. Skop akhlak berlaku dalam 3 suasana, iaitu sedar dan niat, dilakukan dengan ikhtiar sendiri dan melakukan dengan sengaja atau dalam keadaan lupa dan bersalah. Kepentingan agama dalam pendidikan akhlak. Pendekatan Islam dalam pendidikan akhlak amat menekankan kepada penanaman akidah atau rohani. Ini kerana akidah merupakan teras Islam yang utama. Kepentingan akidah dalam Islam dapat dilihat menerusi nas-nas Al-Quran dan hadis yang banyak mengaitkan pembentukan akhlak dengan akidah atau iman. Misalnya, orang mukmin yang paling sempurna imannya ialah orang yang paling baik akhlaknya. Imam Ahmad juzuk 3 nombor 7406. Dan tidak sempurna iman seseorang itu sehingga dia mengasihi saudaranya sebagaimana dia mengasihi dirinya sendiri. Sahih Bukhari. Seterusnya, penerapan nilai akhlak bermula daripada intipati tauhid kepada Allah Subhanahu Wa Taala demi melahirkan insan soleh dan berakhlak. Seterusnya, Tunku Muhammad Jiwa juga ada membuat kesimpulan bahawa pengajaran nilai akhlak yang berkesan akan berlaku apabila dikaitkan dengan kepercayaan kepada Tuhan. Seterusnya, dengan kata lain, agama merupakan asas dalam pembentukan akhlak manusia. Tanpa ikatan agama, suatu pendidikan akhlak itu tidak akan mantap dan kekal, malah hanya bersifat sementara yang akhirnya membawa kepada kegagalan pendidikan akhlak. Seterusnya, peranan agama dan aspek rohani tidak boleh diabaikan sama sekali dalam apa jua bentuk pendidikan akhlak dan moral. Pendidikan akhlak yang berteraskan akidah dan nilai agama adalah lebih sempurna dan menjamin melahirkan insan yang berkualiti sesuai. Ianya sesuai dengan tujuan penciptaan manusia, iaitu sebagai hamba dan khalifah Allah di muka bumi. Misalnya, sebagaimana firman Allah yang bermaksud, tidak aku jadikan jin dan manusia itu kecuali untuk menyembahku. Assalamualaikum. Seterusnya, saya akan membentangkan tentang akhlak sebagai kunci kebahagiaan manusia. Pertama, kita haruslah mempunyai akhlak dalam bidang pendidikan. Sebagai contoh, melahirkan perbuatan yang baik, mencapai kesempurnaan dan memperoleh kebahagiaan. Pendidikan akhlak wajib dipelajari oleh semua manusia, terutamanya umat Islam, iaitu solat, berpuasa atau bersedekah. Yang kedua, agama tentukan kebahagiaan keluarga. Agama dan keimanan yang kuat hendaklah diutamakan sebagai dasar pemilihan pasangan hidup. Pegangan agama yang kukuh dalam perkahwinan adalah tonggak kebahagiaan rumah tangga. Seperti contoh, kita boleh mengamalkan solat berjemaah. Ia dapat mengeratkan hubungan suami isteri dengan restu Allah Subhanahu Wa Taala. Ketiga, suami harus membimbing isteri. 3 asas utama untuk membentuk kebahagiaan adalah akidah, syariat dan akhlak. 3 perkara asas ini menjadi tunjang dalam pembentukan rumah tangga yang harmoni. Sebagai contoh, suami wajib menjaga isterinya dari perbuatan dosa yang dapat mendatangkan keburukan kepada keluarga. Dan yang terakhir, mendidik anak-anak dalam ilmu berbasiskan akhlak. Perlakuan dalam kehidupan seharian membawa kepada tuntutan ajaran Islam. Sebagai contoh, kita haruslah mendidik anak-anak berakhlak kepada orang tua, guru dan orang-orang sekeliling, termasuk menjaga akhlak dalam belajar menuntut ilmu. Okey, akhir sekali adalah faedah akhlak kepada individu dan negara. Menggambarkan akhlak yang baik memberi kesan atau faedah yang banyak kepada individu seseorang. Antaranya, pemikiran lebih progresif kerana selalu berfikiran secara terbuka dan positif. Seterusnya, lebih berdisiplin terhadap diri sendiri. Akhlak yang baik sentiasa menghargai masa kerana masa itu berharga. Selain itu, dipandang mulia oleh masyarakat. Hal ini kerana akhlak yang baik mencerminkan adab yang baik.
Dari segi perspektif Islam pula, mengamalkan akhlak yang baik adalah satu kepentingan kerana kita tahu banyak manfaatnya. Antaranya, termasuk dalam golongan mukmin yang terbaik. Nabi Muhammad SAW bersabda, kaum mukmin yang paling sempurna imannya adalah paling baik akhlaknya. Hadis riwayat Al-Tirmizi. Seterusnya, bakal menjadi ahli syurga kerana akhlak yang baik adalah mereka yang memiliki jalan yang baik menuju ke syurga. Tidak ada penghuni syurga yang terdiri pada kalangan orang yang tidak memiliki akhlak yang baik. Nabi SAW bersabda, yang paling banyak masuk ke syurga adalah takwa kepada Allah dan berakhlak mulia. Hadis riwayat Al-Tirmizi. Akhir sekali mendapat pahala tanpa batasnya. Perkara ini Allah telah berfirman, barang siapa yang mengerjakan amal soleh, baik lelaki maupun perempuan, dalam keadaan beriman, maka sesungguhnya kami akan berikan kepada kehidupan yang baik, dan sesungguhnya kami akan beri balasan yang kepada mereka dengan pahala yang lebih baik daripada apa yang telah mereka kerjakan. Dari surah An-Nahl ayat 97. Seterusnya, faedah akhlak kepada sesebuah negara. Pengabaian akhlak yang mulia boleh membawa kesan yang buruk kepada masyarakat, seperti contohnya kadar jenayah. Ini akan menyebabkan masyarakat tidak akan lagi hidup dalam keadaan yang selesa dan kehidupan mereka akan rasa terancam. Justru itu, pengamalan akhlak yang baik akan membantu penurunan kadar jenayah dalam sesebuah negara itu. Selain itu, sifat toleransi dan kepercayaan antara rakyat. Individu yang tidak berakhlak terpuji akan mengamalkan sifat-sifat yang tercela dalam kehidupan mereka. Ini memberikan kesan yang buruk kepada masyarakat kerana akan timbulnya perasaan buruk dan perasaan wasangka di kalangan masyarakat itu sendiri, yang mana ia akan menyebabkan pergaduhan berlaku antara dua pihak yang berbeza pendapat. Oleh itu, pengamalan akhlak yang baik serta budaya bertoleransi akan dapat memupuk kepercayaan antara rakyat yang berbilang kaum. Yang ketiga, akhlak yang buruk juga boleh menyebabkan berlakunya pergaduhan dan perpecahan di kalangan masyarakat. Oleh hal yang sedemikian, dengan pengamalan akhlak yang mulia, ia akan membantu perpaduan masyarakat dan dapat hidup bersatu padu serta membantu antara satu sama lain. Seterusnya, pengamalan akhlak yang baik dalam kalangan penduduk negara boleh menyumbang kepada terbentuk generasi yang berkualiti dan mempunyai daya kepimpinan dan ketahanan yang tinggi, yang mana unsur-unsur ini amat penting dalam melahirkan generasi yang akan membawa negara ke tahap lebih tinggi pada masa akan datang. Kelima, penyebaran akhlak yang baik dalam kalangan warga negara akan dapat meningkatkan pembangunan ekonomi di sesebuah negara itu. Seperti yang diketahui, negara tidak akan mampu membangun dengan baik jikalau kadar jenayah dan salah laku menular luas di kalangan masyarakat. Kerana pembangunan negara yang berterusan tidaklah efektif jikalau nilai murni dan akhlak yang baik dalam kalangan masyarakat adalah masih di tahap yang membimbangkan. Akhir sekali, setiap manusia mempunyai kepercayaan dan agama masing-masing. Namun begitu, penghayatan seseorang itu terhadap agamanya, terutama agama Islam, itu adalah yang menentukan sejauh mana nilai akhlak seseorang itu. Jikalau penghayatannya kurang, di mana penganut-penganut agama lain akan dapat melihat betapa lemahnya dan tidak efektifnya agama Islam dalam membentuk manusia yang mempunyai akhlak dan peribadi yang tinggi. Hal ini akan mengundang kepada perspektif yang buruk atau lebih dikenali sebagai Islamfobia terhadap agama Islam itu sendiri. Oleh sebab itu, penekanan kepada penerapan agama Islam dalam pembentukan akhlak hendaklah ditingkatkan dengan penglibatan semua pihak dalam usaha untuk melahirkan individu dan masyarakat yang berperilaku baik dan berakhlak mulia yang dituntut dalam agama Islam. Sekian, terima kasih daripada kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.